أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Okay, sekarang ni kita masih lagi dalam bab ada dan al-qada. Sekarang ni dia masuk ada dah selesai, masuk qada. Qada pun ada dua jenis. Ammal qada'u. Adapun qada fa nau'ani. Ada dua jenis. Seperti dengan ada juga, ada kamil, ada qasir. So qada pun sama, ada qada kamilun wa qada qasirun. Nau'ani awwaluhuma kamilun wa sanihima qasirun. Apa makna qada kamil? Fal kamilu qada kamil, al kamil min al qada, maksudnya al qada al kamil lah. Maksud dia macam dengan ada qada pun taslim. Taslimu misli wajib. Menyerahkan perkara yang diwajibkan, menyerahkan misli wajib. Sebab sekarang ni dia dah tak jadi ada dah kan? Dia dah jadi ada dah. Kalau ada ni ain kan, menyerahkan ain wajib. Qada kamil ialah taslimu misli wajib. Kalau ada taslim ainil wajib. Sekarang ni ain dah tak ada, kita ganti dengan yang serupa dengan ain, kalau kita panggil mislah. So menyerahkan mislil yang diwajibkan kepada kita. Kalau dalam adat tu dia sebut mustahik kan, kepada mustahik kan. So sini dia ringkaskan. Sebab tu Hasyiah sebut. So serah ni mesti serah kepada yang layak menerimanya kan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, ila mustahikihi. So sama ada dalam bentuk suratan wa ma'nan. Maksudnya misli ni ada dua lah. So misli suri, misri maknawi. Misli suri, misli maknawi. Mana qada kita ni, qada menyerahkan benda yang serupa dengan ain, tapi dia tu berbentuk fizikal, suri, misalnya kambing. Bukan. Contohnya, katalah biji gandum lah. Biji gandum. Kita tak ada biji gandum. Beras lah kata beras. So beras ni kalau sekiranya dicuri, satu cupak. So maknanya boleh ambil beras yang lain, yang satu cupak juga. Sebab dia suri. Mana surah dia tu sama. Kalau maknawi macam kambing. So kambing ni dia tafawut kan. Beza payah ni kambing ni jenis. Ekor tak sama, warna tak sama, macam-macam tak sama. Jadi untuk ganti dia, ganti kambing ni, misal ni, kita guna qimah. Harga dia. So harga kambing yang hilang tu 100 riyal. Kadang-kadang 100 riyal juga kena. So ini panggil misil maknawi. Qimah, maliyah dia lah. Jadi qada yang kamil, yang sempurna ialah kita menyerahkan mislil wajib, maknanya ain yang ganti ain yang diwajib pada kita, sama ada bentuk surah tadi. Kalau ada bentuk surah lah, maknanya kalau ada misli suri, kita akan serahkan misli suri.
Kalau tak ada misli suri, kita akan serahkan misli maknawi, iaitu qimah dia. So kaman contohnya, saya dia bagi contoh kaman seperti orang yang merampas ghasaba. Satu cupak lah. Dulu kan kita ada bekas macam cupak kita lah di Baghdad apa semua tu. Dia panggil satu sukatan, nama dia qafis. So dia merampas satu cupak lah, kita kata satu cupak hintah. Hintah, gandum. Kemudian dia membinasakan artinya, sini artinya dia gunalah fastahlakah. Istihlak maknanya menggunakannya, maksudnya dia mesin. Ilalah surah dia kan. Dia mesin. Fastahlakah. Hintah tadi, maknanya dia guna hintah tadi, tak ada ain dia. Jadi bila dihadap ke mahkamah, dia kena gantilah dhamina. Sebab dia jenis ni, jenis hintah ni, jenis misli suri kan. Surah, mana ada surah yang tak beza, tafawut sangat, tak ada beza dia punya saiz dan semua tu, tak banyak beza kualiti dia. So dia kena ganti qafis jugalah. Qafis hintah yang sama lah. Wa yakunu al-mu'adda, wa yakunu al-mu'adda ay al-muqtada. Apa maksud dia situ? Sebab dia takut mu'adda ni jadi ada pula, tukar dengan ada. Kan? Maksudnya yang diqadakan lah, bukan yang ditunaikan. Ni maknanya, ni istilahi, bukan istilahi, ni lughawi aja. Jadi apa yang dia bayar tadi, yang dia ganti, yang mu'adda, yang muqtada, yang dia qadakan tadi, jadilah mislan lil awal. Kan? Mislan lil awal. Ganti kepada yang pertama, hilang tadilah. Tapi ganti dia tu, suri dan maknawi dua-dua ada. Suratan wa ma'nan. Sebab harga pun sama. Surah pun sama. Surah pun sama, harga pun sama. Suratan wa ma'nan. Yang ni an-naw' dia pun sama, sifat dia dan taqawum dia, nilai dia tadilah. Wa huwa al-mumasil al-ma'nawi. Taqawum tu, kimah dia tu kita panggil. Ini kita panggil mumasil dari sudut maknawi. Jadi hukum ni sah dipakai kepada mana-mana yang ada bentuk surah, ada yang bentuk bentuk surah. Yang ni kan, ini misal kamil lah, contoh misal kamil. Yang nanti lagi misal qasir ni dia hanya maknawi saja. Qasir sebab surah tak, dia pakai maknawi saja. Tapi masih lagi misal. Tapi yang ni kamil mana surah pun ada, maknawi pun ada. Wa kadzalikal hukum, demikianlah hukum ini, mana hukum yang kita sebut tadi, fi jami'il misliyat. Semua barang-barang yang ada surah, ada misil, barang tu hilang ataupun dirampas ke apa hilang, dibinasakan apa semua oleh perampok ke, tak kira lah perampok ke atau apa-apa saja isu. Kalau ada surah, ada maknawi dua-dua tu, so kita dahulukan benda tu dulu. Okay, kalau tak ada, barulah, sebab kan kalau ada dulu kan, selagi ada kami, kita adakan kami. Kalau tak ada kami, barulah ada qasir kan. Itu sama juga dengan qada. Selagi ada qada kamil, so kita sempurnakan qada kamil. Kalau tak ada qada kamil, barulah turun darjah sikit dia qada qasir. So antara dua ni kamil. Suri dengan maknawi. So mana kalau ada maknawi saja, qasir. Wa amal qasir, ini qada qasir, fahuwa, dia ialah menyerahkan taslim ma la yumasilul wajib. Menyerahkan sesuatu yang tidak menyamai yang wajib. Dari segi surah lah, surah tak sama. Sebab kimah kan, harga tak sama. Tapi wa yumasilu, tapi sama dari segi makna. Sebab setiap surah tu ada makna dia pun ada nilai dia, ada maliyah dia. So maliyah itulah lahirnya qimah. Ada nilai dia dan nilai itu akan mewujudkan harga sebenar dia, itu panggil qimah kan. Okay, kaman contoh dia, contoh al-qada al-qasir. Ialah man ghasaba, ada orang yang merampas seekor kambing ataupun biri-biri
fahalakat. Kemudian biri-biri kambing biri-biri tadi binasa. Tak kira lah mati ke, disembelih ke, fahalakat, maka dia kena bayar denda lah, dhamina. So nak ganti kambing lain tak boleh lah, sebab kambing tu dia tafawud dari segi sifat dia. Sifat dia tafawud. Maknanya perbezaan dia tu banyak. Yang tu bulu tebal lah, apa semua kan, warna. Setengah malik tu dia kira, warna pun dia kira, tanduk pun dia kira, kuku pun dia kira, dia nak sama. So kalau harga, okay, dia boleh beli yang lain. Dhamina qimatah. So dia kena ganti dengan denda, dengan bayar qimat, harga kambing tersebut. Syah al-maksubah. Jadi qimah tu dianggap sebagai, wal qimah dianggap mislu syah. Misal ganti syah. Dari sudut mana? Dari sudut min haisu makna saja. Bukannya min haisu, bukan dari sudut surah. La min haisu surati. Okay, jami'i misliyat tadi, kita tengok ni. Jami'i misliyat. Yang tadi atas ni kan. Untuk kamil tadi. Kamil kena pakai dua-dua kan. Kena surah dua-dua. Surah yang ada bentuk yang sama. Berah-berah lah. Gandum-gandum. So mesti ada qimah. So qimah tu, barang-barang tu yang misliyat. Barang misliyat terbahagi kepada, ada yang jenis makilat. So, makil yang boleh disukat. Seperti hintah. 1 cupak, 2 cupak kan. Dan syair. Dan sebagainya. Ada yang jenis mauzunat. Timbang. Wazan lah. 2. Contohnya zaman dulu orang sama sekarang pun orang timbang emas kan. Emas, perak. Itu benda yang boleh timbang. Ada yang jenis misliyat, yang jenis bilang. Ada diyat. Tapi yang jenis ada diyat yang hampir samalah, mutaqaribah macam telur ke kan, albit, dan juga yang anapuh lagi tu apa, biji apa, buah apa? Buah akrut, walnut. Mutaqaribah kal jauz. Kadang-kadang kerana dia kata tafawud dia, beza dia tak banyak lah. Satu lagi, kalau bukan misliyat, barang yang bukan misliyat, contohnya binatang. Susah. Kain baju. Zaman dulu kain baju ni dia buat tu bukan mari daripada kilang. So dia ada yang tebal, kasar, ada tak cukup benar lah, macam-macam ni. Siap. Kain baju dia. Kain lah, kain. Siap. Sebab tu dalam contoh-contoh dalam fiqh kan, dia contoh beli kain. Kalau ba'a sauban ke apa semua kan, sebab dia misliyat dia tu tak sama. So fa inna sauban la yumasilu sauban min jami'il wujuh. So kain tak sama dengan kain yang lain kalau zaman dululah. Ni iktibar zaman dulu, bukan iktibar zaman sekarang. Walihadza yatafawatu qimata la mahala. So kalau tak sama, mestilah kimat dia berbezalah. Sama juga haiwan. Falidha wajabat qimah inda halal. So kalau barang-barang yang bukan misliyat ni, dia rusak, dia hilang, dia binasa, indah halaki, ain fi ghairi misli. Apa ni? Falidha wajabat al-qimah. Wajib qimah. Kalau ain dia tak ada dah kan? Ni untuk bukan yang misli. Kerana li ta'azzuri. Kerana suka untuk mempertimbangkan kesamaan, mumasalah. Dari segi surah dan juga makna. Makna qimah dia susah nak tentukan surah. Li tafawudil fash. Maknanya perbezaan yang teruk antara contoh-contoh tersebut. Adapun qimah, fahuwa mislun maknan. Dia adalah misl dari segi makna. La tafawata fihi aslan. So qimah tak ada perbezaan. Maka aulalah dia digunakan. Okey, seterusnya. Okey, masa kita belajar adat dulu, adat dia yang asal. Qada, ada kamil, itu asal. Kemudian ada qasil, kemudian. Sama juga qada kamil itu yang asal. Wal aslu fil qada ialah mempertimbangkan qada kamil. Mana surah dengan suratan wa ma'nan.
diambil kira. Suratan wa ma'nan. Daripada usul ni timbul satu masalah furu'. Kalau kita pertimbangkan misil tadi. Misil kamil tadi mesti ada surah dengan makna. Cuma sekarang ni masalah furu' dia, kalau surah tak ada ni, kita pergi kepada makna kan? So makna ni, mana qimah ni, kita nak tentu qimah ni bila masa? Masa dicuri tu ke? Masa dirampas tu ke? Masa diguna tu ke? Mula-mula dia ambil tu ke? Ataupun ketika dia di mahkamah, keputusan mahkamah, barulah dia ambil kira. Mana harga tu, penetapan harga tu, harga semasa tu, bila? Time di mahkamah tu ke? Ataupun time mula-mula dia rampas. Wa ala hadha qala Abu Hanifah. Berdasarkan kepada ini, berkata Imam Abu Hanifah, idza ghasaba, kalau seseorang merampas barang yang jenis mislian, kemudian barang tu binasa, fahalaka, di tangan dia lah, di tangan ghasib, perampas, fi yadihi, kemudian barang tu tak ada dah di pasar dah tak ada. Wanqata'a, dah terputus, zalika syai' al-misli an aidin nas, daripada tangan manusia, maknanya di bazar, di kedai ataupun cari di rumah orang pun semua ada barang tu dah tak ada. Maksud aidin nas ni aswaq lah. Di bazar, di market dah tak ada. So bila tak ada, dia kena kembali kepada kimat lah kan. So dhamina qimatahu. So ghasib kena bayar denda, bayar ganti qimah. Qimah yang misli tadi. Tapi mengikut Abu Hanifah, dia kata hari yang diangkat ke mahkamah tu, hari yang diputuskan oleh Tok Qadi, Yaumal Khusumah. Sebab apa tu? Sebab dia kira hari itulah hari yang zahir menunjukkan ghasib memang tidak boleh menyerahkan mislil kamil. Hari tu. Sebelum hari ini ada kemungkinan, sebelum tu ada kemungkinan untuk diserahkan. Li'anna al-ajza, kerana lemahnya untuk menyerahkan antaslim mislil kamil bila wujud innama yazharu, zahir, jelas ketika mana berlakunya kes itu di bawah mahkamah. Masa itulah Malik baru minta ke? Ni. Masa tu. Jadi dia ambil kira hari itulah. Jadi sebelum hari mahkamah, fa amma qabla al-khusumah, so fala yatahaqqaqu al-ajz. Al-ajzu tidak mutahaqqiq. Tidak mutahaqqiq makna tidak dikatakan benar-benar dia tu lemah dari segi realiti. Maknanya panjang masa dia tu sebelum diangkat mahkamah, dia ada keberangkalian lagi untuk mencari. Kalau dah sampai poin yang akhir dah, masa hari mahkamah pun tak boleh serah, so masa hari tu barulah dikatakan dia tak boleh menyerahkan. Li tasawwuri husuli, kerana ada kemungkinan untuk dia mendapatkan misl min kulli wajhin, dalam apa jua kaedah cara, so dia ada kemungkinan untuk serahkan sebelum hari khusumah. Tapi kalau Abu Yusuf dengan Imam Muhammad dia lain. Bawah ni ada kan Abu Yusuf. So kalau Abu Yusuf dia kata hari dicuri tu, hari dirampas. Hari dirampas tu harga tu dikira. Kalau Imam Muhammad pula hari terputusnya. Maknanya pergi tanya di market tu, barang tu bila tak ada. Bila tak ada, hari tu dikiranya qimah. So dia kata waqala Abu Yusuf dhamina yadmanu qimatahu yaumal ghasb. Li'annahu huwal mujab. Ataupun dia mujib, dialah yang penyebab kan lidhaman. Hari yang dirampas, kalau tak rampas masakan dia kena bayar ganti kan. Wal khusumah lidhaman wal khusumah. Fa'tibaru qimatul madmun waqta tahaqquqi dhaman aula min i'tibari waqtul
khusumah. So ada kemungkinan dia kata dhaman dengan khusumah. Tapi yang mana satu? Dhaman tu lah dia kata. Kan? Ada mazmun tu. Kalau Imam Muhammad pula ganti hari inqita'. Li'anna al-wajib huwa misl. Wajib, asalnya wajib tu ialah misil. So misil tu bila? Tak adanya. Tak ada tu bila hari tak ada di market lah kan. Wa innama yusaru ila al-qimah indal ajz anhu. Wal ajz innama yatahaqqaqu indal inqita' an aydin nas. Makna khusumah tadi ialah li'annahu la mutalabata qablahu hatta yazharu al-ajz inda talab. So sebelum hari mahkamah tak ada tuntut menuntut. So tuntut menuntut tu bila hari mahkamah. Okay, yang tu jenis barang-barang yang ada misil. Tak kira misil tu bentuk suri ke ataupun maknawi. Ada satu lagi jenis, dia bukan misil. Barang tu bukan misil. Yang ini manfaat. Manafi'un. Sewa, nikah kahwin kan. Manfaatnya ialah persetubuhan. Budak. Ini manfaat. Ataupun hamba. Kita gunakan dia untuk kerja. So, guna dia tu, khidmat dia tu, khidmat. Ini manfaat kan? Atau rumah untuk sewa. Ataupun binatang tu untuk ditunggang. Naik. Rukuk. Kita pergi rampah barang tu, rumah tu kita pergi sewa pula. Sewakan rumah tu. Kemudian wanita, contohnya, pergi jimuk dengan isteri orang kau. Mana ambil manfaat ke tu? Ambil manfaat isteri orang. Kemudian khidmat. Rampas hamba, kemudian suruh dia buat kerja pula. Kita ambil manfaat daripada khidmat dia. Rampas kenderaan, so kita tunggang kenderaan tu. Buat jadi kenderaan kita. 2-3 hari, sebulan untuk guna. So adakah ini manfaat benda ni perlu diganti? So kesimpulannya Abu Hanifah tidak perlu diganti. Maknanya kalau guna juga ni dosa dia di hari akhirat. Bawa ni sampai ke hari akhirat. Manfaat. Maknanya kalau dia curi barang tu, dia rampas barang tu kena hantarnya. Tapi sewa-sewa apa semua tu adakah maknanya kena pergi ganti sewa? Kena ganti sewa. Sewa-sewa tu manafik. Nak cari rumah yang sama ke apa semua nak suruh kan. Jadi benda ni dia anggap sebagai benda yang ain kita tadi yang dicuri tadi, yang dirampas semua ni, itu ain. Manakala manafik ni dia a'rad. Dia sifat aja. So a'rad dhaman ni untuk benda yang ain. Ganti benda yang hilang, untuk benda yang rosak. Dhaman ni untuk ain. Jadi dia tak boleh pakai untuk a'rad. Lagipun a'rad ni dia tak kekal. Dia berbanding dengan ain. Ain tu kekal. So kita boleh hantar balik lah apa semua. So benda yang a'rad, benda sifat, dia tak kekal. So bila tekan nak hantar balik macam mana yang serupa benda macam tu? Nak hantar yang serupa. Tak boleh kan? Jadi sebab tu Imam Abu Hanifah kata, dhaman a'rad, manafik, tak perlu. Tapi dia berdosa, bawa sampai ke akhirat. So mana kalau Allah tak ampun ke apa, orang tu tak ampun ke, so dia bawa direct sampai ke hari akhirat, di mana di sana akan berlaku pengadilan. Dosa dia, pahala dia akan diberikan kepada, kalau dia ada pahala, ditarik pahala tu beri kepada sebanyak manafik yang dia guna tu, pahala tu diberikan kepada malik lah. Rasibnya kena beri pahala dia. Kalau dia tak ada pahala, dosa-dosa dia tu dia akan menanggung dosa-dosa yang ada pada malik, pergi transfer kepada dia. Ada transfer lah. Tapi Imam Syafi'i tak. Imam Syafi'i kata kena ganti. Sebab dia kias kepada ijarah. Sewa beli kan.
sewa. Kita duduk rumah, sewa. So, sewa tu manfaat. So, kita kena bayar kan sewa bulan-bulan tu. So, bukan ain. So, yang ni pun boleh, maknanya syarak, dalam syarak ada, maknanya boleh kiaskan, yang ni pun manfaat. Boleh dikimatkan dia, boleh dihargakan dia. So, untuk sini kita penggunaan manfaat ni pun kena ada harga dia. Dan ini akan ditentukan oleh orang-orang yang ada khibrah dalam menentukan sewa kalau menggunakan sebulan ni, kalau tunggang kenderaan sebulan ni banyak mana biasanya orang guna kan. So, dua orang yang ada khibrah dalam, ada pengalaman tentang ni akan menentukan nilai dhaman. Itu kesimpulan dia dalam sini. So, fa'amma adapun ma la misla lahu. Benda yang tak ada misil. Sama ada surah, la suratan wala makna. Macam manafi' lah, maksud dia manafi' lah sini. Mana? Manafi'. So, la yumkinu, tidak mungkin untuk mewajibkan qada. La yumkinu ijabul qada'i. Pada la misla lahu ni, dengan kita menggantikan misil juga. Sebab a'rad dia tak ada misil. Dia bukan ain. So nak datangkan misil juga tak boleh. Walihadzal makna. Kerana makna ni lah. Kerana makna la misla lahu la suratan wala makna ni tidak boleh diqadakan dia. Kan diqadakan dia, maka kulna innal manafi'a. So manafi' termasuk la misla lahu lah kan? La tudmanu. Tidak akan dibayar balik, dibayar pampasan dengan sebab itlaf, dengan sebab membinasakan dia, menghancurkan dia, pengitlaf lah, membinasakan, menghancurkan barang tersebut. So kalau barang tu digunakan tadi macam tadi kan, sewa tadi, dia rampas, kemudian dia dah guna dah, itlaf lah, dia dah guna dah sewa tadi. So ada nak ganti sewa tu. So li'anna al-ijabat dhaman, kerana mewajibkan dhaman bimisl. Asalnya dhaman ni kena dengan misl. Tak boleh dia kata muta'azzirun di situ. Uzur tak mungkin dilakukan. Tadilah sebab yang anak kata tadi a'rad tadi tak mungkin. Wa ijab, sedangkan ijabud dhaman sebenarnya bil ain. Kadzalika muta'azzirun. Mewajibkan dengan ain pun tak boleh. Kerana li'anal ain la tuma, kerana ain memang tak boleh, dia tak ada ain. Mana ain, mana rumah, kita nak cari rumah lain juga, kemudian bagi sewa apa semua tu dia lain dah. Macam binatang, kita ambil binatang lain, kemudian kita nak sewakan dia juga. So binatang tu dah lain dah. Binatang cara, okey, mau ambil binatang ni lah, naik balik ganti. Aku guna binatangmu 1 bulan, so kita pun ambil binatang lain ambil ganti. Sebab binatang tu pun tafawut juga. Cara guna binatang pun berbeza-beza juga orang. So wa amma ma'nan fali'an al-manafi' a'rad. Ini segi makna lah. Yang zahir, yang surah tu zahir lah kan. Adapun manafi' dia a'rad. A'rad ni jenis dia tak boleh kekal lah. La tabqa zamanain ni. Satu masa je dia wujud. Dua masa dia tak wujud. Fala yumkinu ihrazuha. Mati sekejap. Fala yumkinu ihrazuha. Manafi' boleh kita kumpulkan dia? Tak boleh. So benda yang kumpul ni benda ain. So wama la yumkinu ihrazuha, benda yang tak boleh kita kumpulkan, kita tak boleh nak nilaikan dia. Wala yumkinu taqwimuha. So benda yang tak boleh, wama la yataqawwamu, benda yang tak ada nilai, la yumkinu fihi ijabud dhaman. Tak boleh nak mewajibkan dhaman dengan qimah. Qimah pun tak boleh. Dengan nak bayar pun tak boleh. Sedangkan misal maknawi itu adalah qimah. Li'anna al-'aina la tumasilu manfa'ata. So, la suratan wala ma'nan. Tak boleh kan? Tak sama kan? Ain tak sama dengan manfaat. Macam surah tu kerana li'annaha ardun, kerana manfaat ard, ain jauhar. Ard ni sifat, ini ain, benda. So tak boleh lah, benda tak sama. Sebab tu dia kata ain tak sama dengan manfaat. La suratan wala ma'nan. So makna tadilah.
Yang sini tadi. Okay, contoh. Wala makna kama idza ghasaba abdan. Kalau seseorang itu merampas seorang hamba, kemudian dia guna hamba tu. Ghasib tu kan? Dia guna hamba tu sebulan, syahran. Fastakhdamahu syahran. Ataupun dia rafas ghasaban daran, rumah. Kemudian dia duduk di rumah tu fasakana fiha selama sebulan, syahran. Lepas tu dia pun hantar balik summa raddal maqsub, benda yang dia rampas tu kepada pemilik asal, ila maliki. Jadi hak ada tu dia telah ada dah kan? Ada kamil dia tu, ghasib. Barang tu, tapi manfaat tu bila tak ada, manfaat tu dah hilang, so kena ganti kan? Qada kan? So qada dia kena, benda tu tak ada, nak kena ganti tak? So dia kata la yajibu alaihi ad-dhamanu al-manafi'. So manfaat yang dia ambil tadi, guna tadi, khidmah tadi, yang ni sukna yang dia guna tadi, sebulan tadi, ini panggil manfaat, so tak perlu ganti. Bila tak perlu ganti, tapi dia bertanggungjawab di hari akhirat. Khilafan li Syafi'i. Bercanggahan dengan Imam Syafi'i yang kata kena ganti. So bagi yang tak ada dhaman tadi, tak akan habis itu je. Fabaki al-ismu. So dosa tu masih lagi remain secara hukman lahu. Sebagai hukuman ke atas dia. Dan di hari akhirat nanti, wantaqala jaza'uhu. Balasan dia, maknanya ganjaran dia, pahala dia, wantaqala jaza'uhu ila daril akhirah. So balasan dia kembali ke di hari akhirat. Di hari akhirat nanti, pahala dia akan diberikan kepada Malik. Dan kalau dia tak ada pahala, dosa Malik itu akan pergi kepada dia. Jadi kuranglah bebanan Malik tadi. Adapun jawab kepada Imam Syafi'i tadi, bagi pihak Hanafi, Imam Syafi'i kata ijarah kan? Ijarah. So ijarah pun ada manfaat, tapi syarak ambil kira dia kan? Ada kimah dia. Ada harga. So kata Hanafi kata tak, ijarah tu asalnya tak boleh. Sebab mana boleh manfaat lawan dengan ain, lawan dengan aras. Ain dengan aras tak boleh. Kan? Tapi kerana darurah. Keperluan. Yang amat sangatlah. Kadang-kadang tak semua orang ada harta untuk beli rumah. Ramai orang yang mampu menyewa saja. So kalau tak ada kebenaran ini, ramailah orang tak boleh duduk rumah. So atas dasar ni, atas dasar darurah ni, keperluan ni, so syarak mengizinkan. So ini kita panggil khusus untuk darurah ni. Kita panggil khilaf qiyas. So bercanggah dengan qiyas. So bila khilaf qiyas, maka dia hanya khusus untuk ini saja. Jadi untuk kes-kes yang mahkamah lain tu, tak boleh dikiaskan kepada ni. Untuk manfaat yang lain tu, tak boleh kias kepada ijarah. Sebab ijarah tu memang asal pun tak boleh dah. Dari segi teori lah. Walihadzal makna. So berhubungan dengan ni juga tadi, sama dengan yang ni tak ada. Mana manfaat yang la misla lahu, la dhamana lahu. Benda yang tak ada misil, tak ada dhaman. Kulna, ni masalah furuk yang lain, la tudmanu manafi'u buda' al-bud'i. Tidak diganti manfaat yang digunakan ke atas budak, kemaluan. Dengan hanya semata-mata syahadah yang batil. Syahadah tentang tolak. Cerita apa ni? Kata seorang isteri, dia kata dia bercerai dah. Dia pergi mahkamah. Dia kata dia bercerai dah dengan suami dia. Saksi ada. Ada 2 saksi. Dia bawa 2 saksi. So saksi ni bohong mereka. Dia kata syahadah batilah. So Tok Hakim tak tahu. Tok kata dia bohong. So Tok Qadi kata okey putuskan. Talak, jatuh talak. So talak. So bila jatuh talak, disebabkan syahadah batilah ni,
So manfaat yang si suami ni zauj sudah hilang. Manfaat budak untuk bersetubuh kan. Beberapa hari beberapa hari yang dia apa? Yang dia bercerai tu, yang diputus oleh mahkamah. So tiba-tiba si hakim ni si saksi ni mari mengaku kat ketua parti, dia kata tak, sebenarnya kami bohong. So biasanya kalau nikah tu di akad semula, dijadikan semula, sabit balik pernikahan dia. So selama mana yang dia masa dia tak bersetubuh dengan isteri dia tu manfaat lah kan. So maknanya syahid tadi. So adakah dia kena ganti beberapa hari yang suami tu tak boleh manfaat daripada isteri? Tak. Sebab ini manfaat la misla lahu. Ataupun tidak juga di dhaman fi qatli mankuhatil ghaib. So dia pergi bunuh isteri orang lain. So orang lain tu tak adalah nak boleh bersetubuh kan. So maknanya dia kena hak tadi. Okey, dia kena hak zina. Hak bunuh orang. Kan? Hak bunuh orang dia kena. Satu. Kemudian adakah dia kena bayar lebih lagi kerana dia telah menghalang suami daripada dapat budak bersetubuh? Tak juga. Wala bil wat'i, ataupun dia pergi wati bersetubuh. Seorang pergi bersetubuh sama ada secara zina ataupun secara syubhah. So bersetubuh dengan isteri orang lah contohnya kan. So adakah dia kena ganti? Kalau ini kena ada hak zina, dah kena ada. Tapi adakah tambahan yang dhaman tadi kerana dia telah telah menyebabkan si suami itu tak boleh bersetubuh dengan isteri dia. Ataupun nikah syubhah tadi kan, ataupun pergi dia ingat dia isteri orang lain, isteri dia pergi bersetubuh dengan isteri orang lain. So adakah dia kena dhaman selain daripada kalau yang ni hukum dia kena hak zina kan. So kalau ni dia tersalah pergi bersetubuh dengan isteri orang, dia ingat isteri dia, so hukum dia hanyalah ukur. Dia kena bayar mahar misil. So kata Abu Hanifah cukup dengan mahar misli ataupun kita panggil ukur. Cukup dengan ukur. Tak boleh lagi maknanya tempoh tu dia tak bersetubuh kan. Tak boleh. Itu habis itu aja. Sehingga dia kata hatta la wati'a, sehinggalah dalam bab wati tadi, sehinggalah kalau dia wati mana bersetubuh dengan isteri orang lain, zaujata insani, la yudmanu lizauj, dia la yudminu. So la yudmanu lizauj syai'an, tak perlu dibayar apa-apa kepada suami. Ma'a annahu haqqul 'abd fa yu'akhadhu lahu fil akhirah. Tapi hari akhirat dia menanggung dosa lah. Tapi ada kes-kes benda yang la misla lahu, tapi syarat mengizinkan, syarat tetapkan kena bayar juga denda ataupun ganti. Kalau ini kita panggil misli syar'i, kerana ketetapan syarak. Illa ni kecualian yang la misla lahu ni, idza warada syarak, kalau sabit dalam syarak menetapkan misl, ma'anahu la yumasiluhu suratan, walaupun benda hak diganti tadi tak serupa pun dari surah, kimah pun tak ada, la makna. Jadi kalau bentuk misli macam ni kita panggil mislan lahu syar'an. So misli syara', fayakunu mislan lahu syar'an. So fayajibu qada'uhu bimisli syara'. So untuk yang ada misli yang ditetapkan syarak, dia kena qada seperti mana yang ditetapkan oleh syarak, misli syarak. Contoh dia wa naziru ma qulna ialah fidyah fi haqqi syaikhi al-fani, bagi hukum
seorang yang tua, dia panggil Syekh Fani. Seorang yang tua tak mampu untuk puasa, Syekh Fani. Fani maknanya dah, macam dah tak ada bermaya, mati dah. So mati kederak, kudrah, kemampuan dia mati. So innal fidyah fi haqqi Syekh Al-Fani dinamakan mislu som. Dia anggap sebagai mislu som. Fidyah kan kena bayar satu hari berapa apa semua tu kan. So tak sama dengan puasa. Dia kata fidyah ni bimuqabati som la yudrikul aql. Sama tak dia kata fidyah ni bayar, yang ni puasa. Tak ada persamaan dari segi surah. Sebab puasa-puasa ni lapar. So dia arts. Fidyah ni yang kita satu hari kita bayar berapa kan? Tu maliyah kan? So ainun. Berapa cupok kita kena beri makan? Nisfu sa'. Nisfu sa' gandum. Wala makna. Sebab apa arts? Sebab puasa ni hanya lapar saja, mata-mata melaparkan diri. Sedangkan fidyah mengenyangkan. Sebab beri makan kau kan? So dia dah berlainan. Begitu juga dia kalau bunuh kan, dia fi qatl dia bunuh secara khata. Bayar dia inna diyata fi qatli qata'an dianggap sebagai mithlun nafs. So dia 100 ekor unta. So manusia dengan unta sama tak? Tak sama lah. Ma'annahu la musyabahata bainahuma. Tapi oleh kerana syarat letakkan, tak boleh kita nak pakai akal. Habis. Wallahu a'lam bissawab.